Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang hari Jumaat berkah, salam Jumaah berkah. Hari ini 1 Oktober 2021 yang saya janjikan untuk hadir bersama anda dalam 3 rahsia menduniakan bisnes anda. Okey, terima kasih. Selamat pagi siapa yang sudah masuk dan bergabung di Facebook Live saya. Dipersilakan tolong share dan tolong komen di bawah sekiranya anda suka atau tak suka. Setiap hari saya, bukan setiap hari sekali-sekali saya akan hadirkan diri saya di Facebook Live ini. Okay, saya mulakan di Facebook profile saya. InsyaAllah saya akan buka di Facebook page saya akan datang. Sekarang saya akan cuba mengupas cara bagaimana untuk menduniakan bisnes kecil anda. Okay, seperti anda tahu, saya sendiri adalah small home based business owner. Saya tidak mempunyai bisnes yang besar, tetapi saya dapat menduniakan bisnes saya dengan merantau ke luar negara. Okey, jadi apakah agaknya rahsia-rahsia yang anda fikirkan yang telah saya lakukan? Dan saya akan berkongsi bersama anda bagaimana cara untuk menduniakan. Kalau di bahasa Inggeris adalah mengglobalisasi, globalize your business. Okey, sebenarnya bukan 3 saja. Sebenarnya saya cakap 3 tapi saya ada lagi 6 lagi tips Tadi 3 rahsia tapi ada 6 tips. Okey. Okey, boleh kita mulakan bersama. Okey, salam semuanya. Alhamdulillah, terima kasih siapa yang telah join grup saya ni, Facebook Live saya. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Okey, now yang pertama, agak-agaknya apa? Sebelumnya, tolong share ya. Share atau komen. Agak-agak yang pertama dalam bahasa Inggeris adalah si. Kalau bahasa Melayu adalah Y. Okey, cuba teka. Kalau siapa yang boleh teka dengan betul, akan dapat hadiah. Hadiahnya apa? Nanti saya kasih tahu selepas kursus ini. Selepas workshop ini. Ini tak berapa lama. Seminar ini ataupun workshop ini, talk inilah, FB Live ni cuma berapa minit saja, tak sampai 1 jam. Jadi anda tak perlulah menunggu lama-lama. Okay, rahsia pertama untuk menduniakan bisnes anda adalah confident, keyakinan. Anda harus mempunyai keyakinan yang anda akan berdapat melakukan sesuatu yang anda impikan. Kebanyakan mereka ni kan, macam bila mereka nak melakukan sesuatu, mereka tidak mempunyai keyakinan pada diri sendiri. Okey. Jadi untuk mendapatkan keyakinan tu, macam kadang-kadang orang cakap, macam mana Cik Kasmani, saya susahlah nak buat bisnes ni. Saya tak ada yakin lah. Saya selalu gagal dalam saya punya, apa yang saya buat, saya selalu gagal. Tidak mengapa. Proses untuk berjaya adalah menuju kegagalan dulu. Maksudnya, you have to go through a process of gagal. Kalau nak dikasih tahu, banyak manusia gagal sebelum mereka sukses. Dan mereka yang sukses itu, kalau proses sukses mereka selalu tinggi sangat, kegagalan mereka pun banyak. Okey, umpama saya kasih example, satu pelari cepat, namanya, nama beliau adalah Roger Bannister. Awak boleh type di YouTube Roger Bannister. Ni tahun, saya tak tahu tahun berapa, tapi lamalah, tahun 60-an mungkin atau 50-an, 60-an. Semua orang yang lari tidak dapat memecahkan rekod 4 minit dalam 1 mile. 1 mile, satu batu tu. 1 mile tak ada orang yang dapat lari dalam 4 minit. Setiap kali mereka lakukan mesti lebih daripada 4 minit, mesti lebih daripada 4 minit, mesti lebih kepada 4 minit. Tetapi ni Roger Bannister, dia mempunyai keyakinan yang besar bahawasanya dia dapat lari dan dapat memecahkan rekod selama 4 minit untuk sampai ke 1 mil. Bila tiba masanya dia memulakan sport itu, melari, dan akhirnya dia berjaya kerana dia mempunyai keyakinan. Selepas tu apa terjadi? Apa yang terjadi adalah setiap kali orang melakukannya, mereka memecahkan rekod lagi. They break the record again and again and again and again. You see that? The human thought is when you don't have the belief in yourself,
you are not able to move on. So, macam saya kasih example. Saya gagal dalam saya punya career sebagai polis. Saya gagal. Saya tidak naik pangkat seperti teman-teman saya. Tapi saya cakap, kegagalan tidak mesti untuk selamanya. Jadi apa saya lakukan? Saya cakap saya ada keyakinan. Mungkin sukses dalam bidang yang lain. Jadi secepatnya saya cepat merubah, mengadaptasikan diri saya. Saya melihat kekurangan saya. Kekurangan saya apa? Saya tidak mempunyai kualifikasi yang benar, yang bagus. Jadi saya ambil kursus komputer lagi dan terusnya lah. Dan saya merubahkan diri saya. Dan saya mempunyai keyakinan. Sama juga dengan bisnes yang saya ada. Mula-mula saya takut sebenarnya. Dari tahun 97 sampai 2011, ramai teman-teman saya cakap, Kasmani, awak telah mengajar dah lebih pada berbelas tahun, berpuluh tahun. Kenapa tak buka bisnes sendiri? You know what I said to my friend? Tak naklah. Saya rasa lebih selesa bekerja dengan orang. Okay, jadi freelancer. Tiba-tiba sesuatu perkara terjadi pada tahun 2015. Saya dah buka bisnes saya 2011 tapi saya tak melakukannya. Tetapi bila ada masalah, bila mana saya tidak lagi dapat job. Diorang tak kasih saya job lagi. Jadi saya sendiri, saya kat rumah, tak ada kerja lagi. Saya cakap macam mana ya? Itu dia. Bila kita tak ada keyakinan, kita akan drop. Tapi bila saya confident cakap, okay, saya nak melakukan sesuatu. Terus saya buka bisnes saya. Memang dah ada bisnesnya tapi tidak menjalankannya. Terus saya start buka kelas sendiri. Saya buka tahun 2015, saya buka kelas kecil-kecilan home-based business. Saya mengajar orang macam mana nak buat home-based business. Saya sendiri melakukannya dan saya sharing pada orang lain. Kemudian berhasil. Alhamdulillah. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Okey, itu nombor satu. Rahsia nombor satu, anda harus mempunyai keyakinan, confident. Kalau tidak ada keyakinan, awak kena cari. Awak kena usahakan. Awak kena dekat dengan orang-orang yang positif. Jangan dekat dengan orang-orang yang negatif. Orang negatif cakap bila kita nak melakukan sesuatu. Saya pernah. Biasa saya melakukan sesuatu, nanti orang cakap, Kasmani, you cannot make it. I still remember the time in 1997 when I leave the Singapore Police Force. Banyak orang-orang yang negatif cakap, you cannot make it, you cannot make it, you cannot make it. Terima kasih, saya tidak perlu membantah dengan mereka, tetapi saya membuktikan dengan diri saya, bukan dengan mereka, yang saya akan berhasil. Saya mempunyai keyakinan saya akan berhasil. Saya tidak cakap saya dah sukses, tapi saya lebih bahagia dengan apa yang saya ada. Okey? Itu dia. Jangan dekat dengan orang negatif. Kalau dia dekat, awak bunyikan macam ni. Ton. Dia tahulah hati orang tu negatif. Kalau orang tu positif, then dekat. Kalau negatif sikit, dia cakap, kau tak boleh buat lah. Kau orang Melayu lah. Kau kat Singapura lah. Singapura ni minoriti lah. Mana dapat? Alhamdulillah. Saya dah 5 tahun. Saya tak cakap sukses. Tapi saya bahagia dengan apa yang saya dapat. Itu yang paling penting. Kebahagiaan. Kebahagiaan dan kesyukuran yang saya dapat. Dan itu rahsia nombor satu. Yakin dengan diri anda. Okey, selamat pagi Kak Aisyah dan Rahiza Rahman. Thank you for watching. Terima kasih. Tolong like and share please. Share di bawah tu. Ketik share dan komen apa yang saya cakap. Okey, Kak Aisyah. Apakah rahsia nombor satu yang tadi saya cakap? Tolong komen di bawah. Jadi orang tahu saya cakap apa hari ni. Okey, tolong share. Please share, help for me. Okay, thank you Kak Aisyah for like. Okay, now, itu rahsia nombor satu. Saya repeat again, rahsia nombor satu adalah keyakinan. Yakin yang anda boleh melakukannya. Jangan fikir negatif. Apa orang cakap ini. Tapi kadang-kadang, saya nak kasih tahu tentang negative people ni. Kita membuat mereka sebagai baja. Tahu baja? Fertilizer. Dalam bahasa Melayu, baja pupuk Okay, saya tak tahu untuk membesarkan awak. Jadi kalau orang kutuk awak, hina awak, make it, I need that. I need that kehinaan. I need that. Kerana bila kita dihina, seperti mana kita tengah grow sebagai pohon, dan mereka mencampakkan kotoran-kotoran, fertilizer, ke dalam atas tanah tu dekat dengan pokok, kita grow. So that is happening to me sebenarnya. Terima kasih kepada outsider kat sana. Terima kasih kalaupun awak hate saya. Terima kasih banyak-banyak. Saya terima kasih. Saya semoga awak pun juga berhasil dan berjaya. Okey, nombor dua. Yakinkan diri anda. Nombor satu. Nombor dua ada buat research. Masalah yang paling besar sekali manusia ni bila dia nak melakukan bisnes, dia terus nyemplong gitu. Terus masuk ke bisnes yang mereka inginkan
tanpa membuat research. Do you know that I got a mentor myself dari saya terlupa nama dia, maaf terlalu banyak mentor saya sebenarnya. Tapi ini mentor untuk e-commerce. Andrew Tan tak salah saya tak ingat nama dia. Something Tan lah Saya attend kursus dia. Dia bilang saya, nak buat bisnes, yang pertama adalah buat research. Research. Okay, research maksudnya apa? 80% awak buat research, 20% pekerjaannya. Tapi bila awak tak buat research, awak tu nyemplong terus bisnes orang buat jual roti john, awak pun jual roti john. Tapi awak tak beresearch yang sekarang dah tak ada trend. Memang betul nak buat bisnes ada idea. Kemarin saya dah kasih tahu kan, idea ada dua. Satu evergreen, satu trend. Memang betul awak mesti tahu trend. Tapi trend berubah secepatnya. Macam dalam 10 tahun yang lalu, trend Facebook murah sangat. Untuk advertise sangat murah. Google pun murah. Tapi sekarang dah mahal. Jadi awak kena tahu trend mana sekali yang paling bagus untuk buat marketing. Dekat mana platform yang paling bagus. Trend tu berubah-ubah. Awak kena ikut masa, peredaran masa. Okay, jadi buat research dan make sure dah buat research tu, awak kena kecilkan skop anda. Okay, jangan terus nak besar gitu Tak ada bisnes yang terus besar, tak ada. Awak kena skop, awak kena kecilkan. Ini saya nak kasih tahu cerita tentang seorang pengusaha di Indonesia. Saya lupa nama dia. Dia tahu bisnes tempe ni belum pernah ada di Jepun. So dia buat research. Dia tengok, melihat orang Jepun suka tak makan tempe, something like that. So dia start buat research. Nanti saya akan kasih tahu yang ada 6 step lagi tu, itu tentang aktivitinya. Ni sekarang tentang motivasinya. Nanti aktivitinya saya kasih tahu. Nombor 2 tu research. Bila dia melakukan research ini, dia mengetahui yang orang Jepun tak pernah tahu apa tu tempe. Okay? Tahu tak tempe? Fermented soybean. Jadi pertama, dia dah buat research. Kedua, dia tahu persaingan dia kurang. Umpama saya kasih example, persaingan mesti kurang. Umpama dulu saya housing agent. Awak tahu tak macam mana saya nak buat advertisement? Housing agent di Singapura ni, kalau buka Straits Times tu, berapa page? 4 page. Ada semua muka housing agent. Jadi macam mana saya nak melawan mereka ni? Adalah saya melakukan terbalik. Saya ambil gambar saya, terbalik gini. Saya kepala di bawah, mulut di atas. Mata di bawah, mulut di atas. Jadi bila orang buka, saya adalah yang berbeza. Jadi, wah, bila saya buat gitu, besoknya, lusanya orang buat lagi. Orang lain cuba nak buat juga. Jadi saya ubah lagi. Saya taruh muka muda saya. Macam-macam. Jadi persaingan tu banyak. Jadi sebaiknya awak cari kalau persaingan tak banyak, senang. Umpama advertisement kalau awak tengok satu majalah tu, awak bayar dia $1,000. Tapi dia keluarkan 100 orang dalam satu page tu. 1,000 tau. Awak bayar 1,000, dia taruh 100 orang. Orang buka, muka awak tak nampak. Okay? Tapi kalau awak bayar dalam 2,000. Tapi dengan advertisement yang dalam satu page tu cuma ada 4 orang aja. Jadi senang tak orang lihat. Jadi pentingnya persaingan tu bila awak tahu the demand is high, the competitive is low. Nanti awak belajar tentang search engine keyword. Search engine keyword nanti saya akan ajar kalau tentang website. Bila kita cari keyword, sama juga macam konsep scope ni. Dia mesti persaingan dia, competitor dia mesti low, tapi dia punya the needs, orang mau, people want that particular keyword tinggi. Jadi bila awak tahu ada di sana ada. Semalam kemarin saya dengar daripada satu pensyarah juga, saya ikut dia, saya baca buku dia, Irfan Hairi, sama juga. Awak tahu tak sebenarnya orang Dubai banyak yang diorang orang Islam, tapi diorang kaya kan? Tapi mereka melihat kepada Malaysia dan Singapura, especially Malaysia, dia melihat Malaysia tu orang Islam tapi sangat pandai membuat bisnes. Jadi sangat pandai. Orang Melayu di Malaysia sangat pandai buat bisnes. Jadi diorang melihat, orang Dubai melihat kepada orang Malaysia dan Singapura ni quite high. So apa yang Irfan Hairi buat adalah dia pergi ke sana dan dia tak ada persaingan. Dia ada persaingan. And saya dapat tahu daripada Irfan Hairi, kalau di Dubai itself cuma ada 4 aja tempat makanan orang Malaysia. Jadi you see what happen? There's still a potential for people to go there and start selling nasi Padang atau nasi Malaysia atau nasi ayam penyet. Saya tak tahu. You kena buat research. I do not know. Di Jepun juga saya melihat tak banyak nasi Padang, tak banyak. Tak ada. Susah nak cari.
Jadi sekarang kita tengok trend banyak orang Melayu dah pergi sana dan masalah mencari makanan. Kenapa? Itu salah satu example yang saya kasih tahu tentang skop anda kecilkan. Kecilkan skop anda. Lagi satu scenario tadi saya dah cakap pasal tempe yang orang tu dia dah buat research, kemudian dia melihat ada potensi dan awak tahu sekarang dia adalah pengusaha mengimport. Dia bukan mengimport aja, dia memproses tempe di Jepun dan sekarang dia adalah pengusaha terbesar, milioner di Jepun. Orang Indonesia menjual tempe di Jepun. Ada satu example, satu adalah buah tin. Banyak orang Malaysia jual buah tin kan, atau Singapura, tapi di Jepun belum ada orang jual buah tin. Kenapa awak tak buat research on that? Okay, this is another example untuk mengglobalisasikan bisnes. Nah, ketiga, awak kena start small. Walaupun global, awak kena start small. Umpama awak nak ke Brunei, nak buat bisnes di sana. Jangan terus research cari tempat office. Saya ada kawan satu, I don't want to mention the name. Dia buka satu office di Jakarta. Ada office, ada classroom, ada ini, ada itu. In the end, kuang. Belum buat research, belum ada customer, belum buat branding, tiba-tiba buka company besar-besar dekat town, tapi tak ada orang. Dan COVID sekarang, hancur. Bisnes dia hancur. Jadi, start small, maksudnya mulakan mungkin macam mentor saya juga, Irfan Hairi. Dia mulakan di Dubai, dia tidak terus ada office. Apa dia buat adalah, dia registered office. Macam saya sekarang, saya registered office tau. Saya tak ada physical office. Saya cuma ada registered office di Robinson Road. Jadi si Irfan Hairi ni, dia buka registered office dulu. Kemudian dia adakan co-working space. Mulanya dia 5 tahun yang lalu sebelum dia jadi usaha yang milioner sekarang. Dia cuma ada co-working space. Tahu co-working space? Dia bayar dalam satu bulan dalam 200-300 duit Dubai. Dan dia datang dan dia share the space, share the meeting room, share the macam-macam pantry, share lah, semua sharing. Dan after that now, dia dah ada 2 office di sana. Okay? Nampak tak? Dia mulakan dengan kecil. Jadi jangan fikir nak buat bisnes, mengglobalisasi, mesti nak bisnes yang besar. Tidak. Semuanya dengan kecil. Itu. Jadi tiga rahsia adalah pertama, keyakinan. Kedua, buat research. Ketiga, start small. Okay, itulah tiga-tiga cara-cara untuk mengglobalisasikan bisnes anda. Globalisasi. Okay. Now, saya akan ceritakan tentang cara memulakan untuk buat bisnes. Kan tadi saya dah kasih 3 step. Now, saya kasih 6 cara-caranya. Tak apa. 5 ada 6 cara. Pertama, you start your campaign to grow by international expansion by preparing an international business. Buat campaign. Adakan campaign mengatakan anda nak ke sana. Buat macam poster, buat campaign mengatakan anda nak ke sana. Dan kedua adalah conduct foreign market research. Yang tadi saya dah cakap, conduct foreign market research. Pergi sana, pergi check dekat negeri yang awak nak tujukan. Buat conduct foreign market research. Ketiga, evaluate. Evaluate after dah buat market research, awak kena evaluate. Adakah dah boleh melakukannya atau tidak boleh melakukannya. Kalau rasanya alamak banyak persaingan, then don't do it. Dan keempat, learn how to set the pricing. Pricing pun penting sebab ni negeri lain pricingnya beza. Macam saya umpama, kalau saya di Singapura saya jual kursus saya $99. Tapi kalau Indonesia saya tak boleh jual harga yang sebegitu sebab harga mereka punya lifestyle agak drop, jatuh sikit. Jadi kita taruh harga yang lebih rendah. Dan nombor 5 paling penting adalah tap to government punya fund. Awak kena belajar government fund yang negeri itu. Banyak mereka membantu foreign investor untuk membuat bisnes dan try to use their money to start their business. Dan the last one, packaging dan label anda harus mengikut regulation of the country. Ada packaging yang tak boleh buat ini, tak boleh buat tu. Awak tak boleh samakan packaging awak di Singapura dengan packaging di luar negeri. Jadi awak mesti melakukan research on the packaging. Okay.
Jadi, itu saja 6 step dan 3 rahsia. Okey, 3 rahsia dan 6 step untuk menduniakan bisnes anda. Sekiranya anda suka pada live saya hari ini, tak lama dalam 15 minit atau 20 minit. Sebenarnya setengah jam, tapi hari ini kita semua dapat 15-20 minit. Kalau ada apa-apa soalan, boleh kepada melungsuri website saya www.cashmoneydollar.com. Okey, www.cashmoneydollar.com. Okey, itu saja pada hari ini. InsyaAllah saya akan jumpa anda lagi sekali. Kalau mereka yang baru masuk, maaf, awak boleh tengok balik replay dan tolong share, tolong komen di bawah ya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daripada Cash Money Dollar.